Assalamualaikum, selamat datang ke ASR TV. So, ini adalah ulasan awal sebelum bermulanya kick off pada jam 8 malam ni di antara Bali United FC menentang Sabah FC untuk Dewata Challenge 2026, lebih kurang macam tu. So, sebelum aku pergi jauh, aku mau beritahu kamu dulu, ini perkongsian daripada bola kita. So, anda boleh follow bola kita di TikTok dan juga uh, mana tu Instagram beliau. So kami ada bercerita sedikit lah mengenai cara untuk melihat perlawanan ni. So the only way, suitable way, tapi again ni yang melibatkan payment lah, di mana anda kena download apps. Ini Indonesia punya apps lah, video VIDIO, sama ada menggunakan Android ataupun Apple. Anda boleh akses ataupun download dia di App Store ataupun di Play Store lah, lebih kurang macam tu. Dan perlu dibayar lah RM15 untuk sebulan. So bagi aku okey lah RM15 untuk 2 match. Kalau kita hadir ke stadium, aku rasa RM15 tidak akan cover 2 match pun. Tapi ini bagi aku perlu untuk aku lakukan pasal aku ingin melihat cara permainan Sabah FC lah. Lebih kurang macam tu supaya satu lagi senang untuk aku buat ulasan video aku mengenai perlawanan ni. So okay guys, apa yang ingin aku kongsikan kepada anda di video kali ini adalah ingin bercerita mengenai opponent kita lah, Bali United FC ni. Terus terang aku katakan aku tidak kenal tim ni pun pasal memang aku tidak follow keseluruhan perjalanan saingan bola sepak Indonesia. Dan perkongsian yang aku berikan kepada anda ni adalah hasil daripada AI lah. Okay, ya, dengan menggunakan Google, lebih kurang macam tu. So mereka ada Google AI ni ada memberikan aku beberapa benda-benda penting yang perlu kita perhatikan, dan juga untuk Sabah FC perlu be aware of lah tentang kemampuan kelab ni. Walaupun kelab ni bukanlah kelab yang sering kali bersaing di top 5, tapi so far untuk beberapa season mereka kekal berada di top 10 di saingan bola sepak tempatan mereka, di mana 2 musim terdahulu mereka kekal pada dari tangga ke-8. Apa yang menarik tentang Bali United ni juga, walaupun di tangga ke-8 tapi dari segi kemampuan mereka untuk menjaringkan gol cukup bagus juga, di mana pada musim 2024-2025 sekali lagi berada di tangga ke-8, tapi mereka adalah tim kelima terbaik yang mampu untuk menjaringkan gol. Manakala pada tahun 2025-2026 masih di tangga ke-8 tapi tim ke-6 terbaik yang mampu menjaringkan gol. Itu benda yang kita kena aware tentang kemampuan mereka ni. Ada sebab dia kenapa benda tu boleh terjadi dan seterusnya. Walaupun mereka ni konsisten menjaringkan gol, tapi kadar bolos mereka juga agak tinggi jika dibandingkan dengan bolos gol, dan juga ratio bolos mereka adalah sebanyak 9 gol. Maksudnya seimbang lah. Contoh pada tahun 2025-2026, 57 gol, 48 bolos. Lepas tu 2024-2025, 50 gol, 41 bolos. Mereka mampu menjaring, tapi dalam masa yang sama mereka juga boleh dibolosi oleh pihak lawan. So antara faktor yang menjadikan benda ni cukup konsisten kepada mereka, especially kemampuan mereka untuk menjaringkan gol, apa yang aku perhatikan di sini adalah kemampuan mereka untuk mengawal di bahagian tengah dan juga di bahagian wing. So ini adalah merupakan sumber utama bagaimana mereka untuk mengawal perlawanan tersebut dan untuk memecahkan benteng pertahanan lawan yang cuba dilakukan oleh pihak lawan lah. Dan mereka juga mengamalkan build up daripada belakang, dan apabila ruang terbuka mereka akan terus melancarkan serangan yang cukup cepat daripada channel tersebut, iaitu kanan dan juga kiri. Jadi sini memang benda yang cukup penting lah untuk pertahanan kita sebenarnya. So again, aku tak tahu macam mana Juan Guerrero ingin approach perlawanan ni. Aku believe mereka sendiri pun ada orang punya spy mereka untuk mengetahui macam mana permainan Bali United FC ni, sama ada masih menggunakan 3-4-3 atau 4-4-2, lebih kurang macam tu. Tapi di sini apa yang pastinya kita kena memperkuatkan di bahagian wing back kita lah. Sama ada
ada bantuan daripada wingback dan juga right center back contoh ataupun left center back, so mewujudkan dua kombinasi yang ada di bahagian zone tersebut untuk mengawal pemain mereka inilah. Dan seterusnya adalah diorang ni juga mengamalkan high pressing punya perlawanan. So apabila lost position saja, mereka akan terus cuba mendapatkan bola. So ini benda yang kita kena aware juga, di mana especially jentera serangan Sabah FC, jentera midfield Sabah FC perlu berada di position yang betul. Di samping itu juga player Sabah FC perlu berada di ruang yang sepatutnya lah, di mana kita untuk high pressing ni dua benda kena pasti. Satu, sama ada player kita boleh buat ball progression di mana boleh menahan bola di kaki mereka. Kedua adalah mempunyai lebih kurang macam diamond shape supaya bola tu boleh dilarikan ke tempat yang lebih selamat sekiranya ada counter press dilakukan. So ini benda-benda yang cukup menarik lah yang aku perhatikan di sini hasil pada perkongsian mereka ni. Tapi dalam masa yang sama juga Bali United ni pun macam mana katakan tadi, mereka juga mampu dibolosi. So setakat ni Di Renzo adalah merupakan bilang orang sumber terbaik kita untuk menjaringkan gol. Begitu juga dengan Park Jung Bin. Belum terbukti 100% lagi lah, kerana sekali lagi beberapa perlawanan, 3 perlawanan sebelum ni, aku lupa pula tentang first match kita tu sebelum menentang Keningau FA tu, adalah merupakan perlawanan yang bukan setimpal dengan apa yang kita perlukan. Walau macam mana pun Di Renzo kekal memberikan aksi yang kita inginkan, masih mampu untuk menjaringkan gol, dan ini adalah merupakan ancaman utama lah untuk mereka. Pasal akan wujud a good battle lah di bahagian pertahanan Bali United ni against our attacking. Pasal diorang punya pemain import, defender diorang pun memang mempunyai height yang cukup tinggi juga. Kita tahu Di Renzo ni dia punya kepala ni not bad. So akan jadi satu pertarungan yang cukup setimpal lah di antara kedua ni. So aku ingin melihat bagaimana pemain-pemain kita membantu Di Renzo untuk menjaringkan gol, dan bagaimana gameplay Di Renzo untuk menarik keluar pemain pertahanan Bali United ni bagi memudahkan beliau untuk membuat larian ke dalam, ataupun apabila Di Renzo menarik keluar pemain pertahanan mereka, akan memberi ruang untuk pemain wing kita seperti Fayad dan juga Park, kerana Park pun bagi aku ada kemampuan juga untuk membuat quick rotation di dalam kotak di lawan, lebih kurang macam itulah. Jadi itu adalah benda yang aku perhatikan di sini, yang perlu, pasal dia tidak banyak yang boleh aku cakap lah sebenarnya. Again, tidak ada history di sebalik pertemuan di antara kedua-dua klub ni. In fact, aku believe kalau ada pun yang di Sabah ni pemerhatikan Bali United ni, mungkin jumlah dia tidak ramai. So tidak banyak yang sangat kita boleh diceritakan. That's why aku decide untuk membuat perkongsian ni dengan menggunakan AI di Google lah, which is bagiku quite realistic juga apabila aku melihat data perjalanan untuk Bali United ni. So this one is supposed to be bagi aku a balanced match untuk Bali United FC dan juga Sabah FC di atas kedudukan Bali yang berada di mid table lah. So aku believe ada something yang kita boleh bawa balik daripada perlawanan ni. So the way I look at it, macam kalah aku rasa mustahil lah kalah. Seri is a good thing, tapi apa yang cuba aku lihat di sini adalah kita cuba untuk mengutip momentum awal. So kemenangan is a must untuk menentang Bali United ni. Dan apa yang menariknya sini, kita turun dengan full squad. Tidak ada siapa-siapa yang injured setakat ni. Kokenen pun finally dapat turun ke perlawanan dengan fitness yang cukup bagus, kerana perlawanan tempoh hari beliau baru saja balik dari international friendly match. So di sini kita insyaAllah akan dapat melihat minit permainan yang cukup tinggi daripada Kokenen lah, so baru kita boleh nampak apa yang dia boleh contribute untuk Sabah FC. So kalau dari segi percaturan pemain import, dia orang ni banyak lah sebenarnya. Terlampau banyak jika dibandingkan dengan kita. Aku ada pengira macam lebih daripada 10 kah
pemain import. So biasa kalau friendly match macam ni dia tidak ada rules tentang penggunaan pemain import tu. So adakah kedua-dua pasukan ni akan menggunakan 100% kemampuan import yang mereka miliki untuk mengharungi perlawanan ni? That one is an interesting thing to see juga. Dan keduanya adalah apabila berlakunya sub, especially pada separuh masa kedua minit ke-60, biasanya di situ pada minit tersebut sub akan berlaku. Bagaimana pemain gantian tersebut mampu untuk mengekalkan momentum ataupun tempo Sabah FC. Ini benda-benda yang aku perhatikan lah. So okay guys, prediction aku untuk perlawanan ni. Lama aku dah sebut benda tu. Macam mana aku cakap, tim ni mampu bolos, mampu menjaring, tim ni mampu bolos. Sabah FC, walaupun klub ni, pasukan ni pemain dia masih muda dari segi chemistry, tapi bagi aku, macam aku katakan awal tadi lah, mesti ada something yang kita boleh bawa balik dari perlawanan ni. So aku menjagakan macam kita boleh menang lah. So 2 Sabah, 1 Bali United macam tu. Maybe macam aku ni overconfident pasal this is the first match yang mempunyai intensity yang cukup tinggi. Tapi I do believe again kita boleh bring back something lah untuk perlawanan pertama. So letakkan pendapat anda di ruang komentar bawah dan juga prediction anda mengenai perlawanan ni. Bertemu lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.